Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak teruskan pelajaran kita. Boleh lihat muka surat 190. Okey, so cikgu nak ajar tentang palam 3 pin dan palam 2 pin. Okay, kalau kita tengok pada gambar foto 6.13 ni, okay, ada beberapa jenis palam 3 pin dan 2 pin yang digunakan di negara yang berbeza. Ini kalau di Hong Kong, India, Hong Kong ni lebih kurang sama macam Malaysia lah. Okey. Ni Amerika Utara. Okey, 3 ni adalah palam 3 pin. Manakala yang ni Jepun dan juga Eropah, okey, dia menggunakan palam 2 pin. Okey. Baik, kita tengok kalau biasalah kalau dekat Malaysia kan. Okey, peralatan elektrik seperti cerik elektrik, setrika. Biasa dia menggunakan palam 3 pin. Okey, palam 3 pin. Okey, kalau peralatan elektrik seperti pengering rambut, berus gigi elektrik, apa lagi? Kalau ada kadang radio. Okey, dia menggunakan palam 2 pin. Ni ada 2 palam sahaja. Okey. Baik. So kita tengok dekat dalam soket ni, dalam palam ni sebenarnya dia ada beberapa jenis wayar. Okey, kalau ini ialah palam 3 pin. Okey, wayar yang ada dipanggil dawai hidup, dawai neutral dan dawai bumi. Okey. Okey, semestinya mengikut kod antarabangsa dalam pendawaian seperti yang ditunjukkan dalam raja. So maksudnya kat mana-mana negara pun warna wayar ni, dawai ni adalah sama. Okey, kalau kita tengok dawai bumi belang kuning dan hijau. Dawai neutral warna biru. Okey, dawai hidup warna perang. Okey, dan dekat dalam palam 3 pin ni ada fuse. Okey, fuse ni dia ada macam satu wayar dekat dalam fuse ni. Okey, katakan ada arus yang berlebihan lalu dekat dalam palam ni. Okey, arus yang berlebihan tu akan meleburkan dawai ni. Dawai yang ada dekat fuse ni. So nanti bila dawai tu dia terputus, okey, maka nanti soket tu akan tidak berfungsi lah. Maksudnya barang elektrik tak boleh digunakan. Okey, fuse ni sebenarnya sebagai penyelamat. Okey, kalau kita gunakan juga walaupun arus tinggi, boleh merosakkan peralatan kita ataupun boleh menyebabkan merosakkan peralatan elektrik dan juga mungkin boleh menyebabkan kebakaran. Okey. Okay, ni contoh gambar yang betul lah. Gambar yang kita boleh tengok lah. Kalau awak buka, kalau awak ada palam 3 pin yang tak pakai tu, buka, awak akan nampak macam ni lah bentuk dia. Okey. Okey. Komponen keselamatan dalam sistem pendawaian di rumah. Okey. So ini adalah Swiss. Okey, Swiss ni biasanya boleh dapat dekat dalam satu kotak Swiss kat rumah. Okey. Ni ada kotak Swiss di rumah. Lepas tu penggunaan fuse. Fuse ni ada banyak saiz. Okey. Ada 3 ampere, ada 5 ampere, 10 ampere, 13 ampere. Boleh nampak dekat fuse tu ada nombor kan. Itu adalah saiz fuse. Okey. Lepas tu ini adalah ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Yang ni ada dekat dalam box elektrik dalam rumah tu juga. Okey. Ini pun sama, MCB pun ada dekat dalam box elektrik tu. Okey, ini ialah dawai bumi. 4 warna dia, jalur hijau kuning. Okey, dan ini adalah pengalir kilat. Okey. Pengalir kilat ni maksudnya bila kawasan yang mudah disambar peti. Okey, peti tu dia akan menyambar pengalir kilat ni, dan elektrik tu akan dihantar terus ke bumi. Sama juga dengan dawai bumi, kalau ada arus yang berlebihan, arus berlebihan tu akan dihantar ke bumi. Jadi dapat mengelakkan daripada berlakunya kebakaran. Okey, kita belajar sedikit tentang fuse. Okey. Okey, fuse yang ditunjukkan dalam rajah 6.33 merupakan seutas wayar halus yang pendek. Ni wayar fuse ni. Okey, dia halus
Okey, pendek, mudah menjadi panas dan melebur. Mudah menjadi panas dan lebur. Maksudnya kalau ada arus yang banyak, okey, yang tidak sesuai dengan nilai fuse. Katakan nilai fuse 5 ampere, tapi arus yang mengalir tu lebih daripada 5 ampere. So wayar fuse ni dia akan melebur. Okey, kalau dia melebur nanti alat elektrik tu tak boleh digunakan. Okey. Sekiranya wayar pada fuse itu melebur, bekalan arus elektrik akan terputus. Okey, so barang tu tak boleh digunakan, dia kena tukar fuse ni, barulah dia boleh guna balik peralatan elektrik tersebut. Ya. Okey, selain itu fuse ini ada diisi dengan nitrogen atau butiran kuarza. Okey, sarung dia adalah kaca ataupun porselin. Okey, penutup dia penutup sesentuh logam. Ini adalah logam Okey, fuse ni pula dia ada dua jenis. Fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti. Okey, ini fuse cartridge lah yang kita tengok dalam gambar-gambar tadi adalah fuse cartridge. Okey, ini adalah fuse wayar boleh ganti. Okey, kalau fuse cartridge ni dia dah dia punya wayar dalam ni dah melebur. Okey, dia memang kena tukar yang barulah. Tapi kalau fuse wayar boleh ganti, kalau wayar ni dia melebur, dia boleh ganti dengan wayar yang lain. Tak perlu buang, ganti wayar tu sahaja. Okey. Ingat fuse cartridge tak boleh ganti, kena beli yang baru. Fuse wayar boleh ganti, hanya tukar wayar sahaja. Okay, semua fuse termasuklah fuse cartridge dan fuse wayar boleh ganti berfungsi sebagai alat keselamatan elektrik. Okay, macam mana dia menjadi alat keselamatan elektrik? Okay, kalau ada arus yang berlebihan. Okay, arus yang berlebihan mengalir, dia boleh merosakkan peralatan elektrik. Jadi, fuse ni dia akan melindungi wayar dan peralatan daripada arus yang berlebihan tadi. Okay, penentuan nilai fuse. Nilai fuse ialah nilai maksimum arus yang dapat mengalir melalui fuse. Kan kat sini ada nampak ni 13 ampere. Kalau 13 ampere kurang dari 13 ampere boleh digunakan pada peralatan tersebut. Tapi kalau arus lebih daripada 13 ampere tak boleh. Okay, nanti peralatan elektrik tu tidak boleh digunakan sebab wayar dalam fuse ni dah terputus. Okay. So, ini adalah contoh-contoh saiz yang ada pada fuse. Okay, 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5, 10, 13, 15 dan 30 ampere. Okey, pemilihan nilai fuse bergantung kepada nilai arus maksimum yang mengalir dalam 1 liter atau peralatan elektrik. Fuse yang bakal digunakan sepatutnya mempunyai nilai yang lebih tinggi sedikit daripada arus maksimum yang mengalir melalui 1 liter atau peralatan elektrik. Katalah peralatan elektrik tu dia hanya memerlukan 3 ampere. Jadi, fuse yang perlu dipasang adalah 5 ampere. Mesti lebih tinggi. Lebih tinggi daripada 3 ampere ni. Mesti lebih tinggi. Okey. Okey, contohnya sebuah cerek elektrik menggunakan arus elektrik 11.34 ampere. Okey, katalah cerek tu boleh terima 11.34 ampere. Jadi, dia perlu guna fuse 13 ampere, lebih tinggi daripada 11.34 tadi. Okey, harapnya kamu boleh faham lah. Alright. Keselamatan dalam penggunaan peralatan elektrik. Okey. Apabila menggunakan peralatan elektrik, langkah keselamatan perlulah diutamakan. Hal ini demikian kerana nisbah kematian terhadap kecederaan dalam kemalangan elektrik adalah tinggi berbanding kemalangan yang lain. Okay? Kegagalan untuk mematuhi langkah keselamatan akan mengakibatkan kemalangan yang serius. Satu langkah keselamatan yang digunakan oleh alat elektrik ditunjukkan dalam rajah 6.35. Okay. Sekiranya seseorang individu menyentuh bahagian logam yang dibumikan, arus yang besar jika ada akan mengalir ke bumi melalui wayar bumi dan bukannya mengalir melalui individu tersebut. Okay. Sepatutnya, katalah wayar dia ni semua bersambung pada peralatan elektrik.
Okay, wayar bumi pun tersambung dengan baik. Okay, jadi kalau ada arus yang berlebihan, okay, orang yang pegang ni lah bahagian-bahagian logam pada setrika ni tidak akan kena renjatan elektrik sebab arus yang berlebihan tu terus dihantar ke bumi melalui wayar bumi. Tapi andai kata wayar bumi ni putus, okey, kalau wayar bumi ni putus, bila orang pegang di peralatan elektrik itu, dia boleh kena renjatan elektrik sebab dia akan hantar elektrik tu melalui individu tu, melalui orang tu hantar ke bumi. Jadi bahaya. So kena check kita punya peralatan elektrik supaya wayar bumi kita tersambung dengan baik dengan peralatan elektrik kita. Okey, cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Okey. Nanti cikgu akan bagi apa latihan-latihan yang perlu dibuat. Okey, boleh tengok video ni, okey, berulang kali untuk lebih fahamlah. Kalau ada soalan boleh tanya dalam grup. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.